Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita nak masuk kepada soalan nombor 8. Soalan nombor 8 untuk SPM RSM. Kita terus jawab lah, tak nak buang masa. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In a survey is found that the mass of student certain school are normally distributed. Ingat soalan nombor 8. Banyak kali cikgu dah ulang. Soalan nombor 8 ni dia apa? Soalan nombor 8 ni dia kalau dah atas ni normal, besar pula kan, normal. Kalau atas dia normal, ini adalah soalan yang perlu kamu jawab lah sebenarnya, sebab dia kebanyakannya di dalam bahagian B. So kita target one of the question supposed to be this one, probability distribution. So kita kena positif lah dengan soalan dia, sebab soalan dia cikgu rasa quite easy, sebab dia ada trend dia. Kita boleh follow je trend dia, insyaAllah kita boleh dapat markah betul. So when atas dia normal, bahagian A dia normal, so B dia akan jadi apa? Binomial. Dia memang orang cakap dia sama je macam tu. Kalau tak normal atas, bawah binomial. Kalau tak binomial dekat atas, normal dekat bawah. Something like that lah. So kita kena peka lah dengan soalan-soalan macam ni, sebab ini soalan mudah ya. Tolong siapa yang dengar ni, ini soalan yang wajib kamu jawab. Kalau siapa yang tak belajar lagi, tolong belajar sikit. Kat video cikgu ada tunjuk binomial, boleh tengok. Rujuk kat video cikgu ada binomial. Normal belum ada tergerak hati lagi nak buat. Kalau ada rezeki insyaAllah cikgu buat. Tapi sebenarnya dia sama je. Okay, in the survey found the students certain school are normally distributed with mean. So tulis dulu mean. Mean dia adalah yang ni. Cikgu tulis mean dia. Sekejap lah. Okay, mean dia. Mean cikgu buat macam ni. Allah besar pula. Sabar. Tak maafkan. Alright. Mean dia sama dengan berapa ni? 40.5. Okay, variance. Ingat variance ni jangan salah. Dia bukan nak variance sebenarnya. Dalam formula normal, dia nak standard deviation. So, cikgu tukar siap-siap. Supposed to be 5. Sebab variance tak nak pakai. Sebab ada student cikgu pun ada banyak. Dia dah cantik dah jawapan sampai bawah. Tapi disebabkan dia careless dekat bahagian variance ni, dia jadi salah. Okay, formula yang kita kena ingat apa dia? Senang saja. X daripada X nak pergi tukar Z score. So, jangan lupalah X minus dengan mean bagi dengan standard deviation. Ini formula dia. Okay, apa lagi soalan dia dekat sini? A student selected random, find the probability student has mass between. Nampak dia more direct dekat sini. Mass between. Bila sebut mass, cikgu sebut dekat selalu dalam soalan ni, kita kena tahu apakah nilai X kita dalam case kita. Apakah nilai X untuk case kita? Selalunya dia berat. Selalunya dia tinggi. Contoh, selalunya ada certain lah. Contoh markah, macam ada cikgu jumpa satu, dia BMI dia adalah X. Ada lagi apa lagi? Mark, apa markah. Adalah dia beberapa, bila sebut je benda ni, sebenarnya dia adalah merujuk kepada X, not Z score ataupun Z score lagi. So kena faham yang itu dulu. So this one adalah X. Senang je. Terus buat macam ni. Terus buat macam mana? P, ni dia punya starting, nak starting pula. So 36.2. Dia tengah-tengah kan. So X, cikgu buat macam ni. Buat je macam ni. Sebab dia kata between. Between kita tak boleh letak sama dengan. Kalau between ni di antara sahaja. Contohlah Abu. Ini Abu, ini Ali. Dia kata jarak di antara. Jarak di antara dia tak boleh termasuk dengan Ali dengan Abu. That's the concept. So kena faham macam tu juga. Satu, tak apa, itu tak ada masalah banyak. So mungkin daripada segi penulisan saja dia akan salah. So bila kita dah dapat macam ni, kita boleh teruskan sahaja. Cikgu zoom lagi. Nak bagi kamu nampak. So bila X wajib kena tukar menjadi Z score. Saya kecilkan sikit, takut tak nampak. So 36.2 tolak dengan berapa? Tolak dengan mean kita tadi 40.5 bahagi dengan 5. Jangan buat 25 ya. Ada juga student yang dah bagus dah, tapi dia careless dekat variance tu. Dia nak trick kita sahaja. So kita tulis balik semula. Kita punya Z-score, probability masih lagi ada dekat depan. Ini cara penulisan yang betul. Lepas tu baru kita kira dekat dalam, kita akan dapat negatif 0.86. Z di tengah-tengah. Sini kita akan dapat 0.9. Okay. Dah banyak kali cikgu cakap, bila dah sampai ke tahap sini, tolonglah lukis. Lukis ni untuk kita nampak sendiri sebenarnya. Bila kita dah nampak, sama juga macam yang satu lagi case, yang kalau ada probability dekat sebelah sini. Sebelah sini adalah probability ya. Kalau dia bagi percentage tu, kita tahulah sebenarnya kedudukan dia sebelah kanan. Itu dia punya tips, siapa-siapa yang baru nak belajar. So, ini, kita kena lukis dulu.
Lukis macam mana cikgu? Lukis z-score dulu. Ni z-score. Z-score this one is z-score. Tengah-tengah dia apa? Tengah-tengah dia kosong. So kena faham yang itu. Tengah-tengah dia ni kosong. Lagi apa? Negatif negatif. Nampak je negatif, letak je kat belah sini. Tak ada masalah. Sini adalah negatif 0.86. Macam pembaris lah. Pembaris ke? Macam pembaris ke kanan lebih besar, yang ke kiri kan lagi kecil. So kita anggap ini ada satu pembaris. So 0.9 kat sini contoh. So dia nak di antara ini berapakah probability. Bila sebut probability, dia sebenarnya adalah di dalam. Yang itu kita kena pegang betul-betul. Dia sebenarnya adalah di dalam. So berapakah probability dia? Kita boleh cari sendiri. Kalau kamu cari dalam table, dengar cari dalam table 0.86, sebenarnya dia mewakili sebelah sini. So kamu akan dapat berapa? 0.1949. Kalau kamu cari table 0.9 z-score, kamu akan dapat probability di bahagian sini. Akan dapat 0.1841. Dia nak bahagian mana? Dia nak di bahagian yang cikgu lorekkan di tengah-tengah ni. Nampak? So senang sahaja. So kita buatlah 1. Tengok pen putih. 1 minus 0.1949 tolak dengan 1.841. So kita akan dapat jawapan. Boleh, jawapan dia adalah 0.621. Cikgu buat macam ni sikit. Boleh nampak? Yang ini adalah soalan A. A1. Betul, A1. Ya, A1. Boleh? Nampaklah semua? Clear? Okey, kita pergi kepada A2. Okey. Kita baca dulu. If the school consists of 750. Ingat probability tadi apa? 0.62 tadi apa? 0.62 ini adalah yang mempunyai berat ini. Yang mempunyai berat di antara, between. Ni cikgu tulis kat sini bagi kamu nampak. Ini probability dia. Between berapa tadi? 36.2 dengan 45. Ni. Ini kena pegang dulu dia punya ni cara menulis tu. So baru kita boleh jawab soalan nombor 2. If the school consists of 750 student and 63 of them, ni 3 of them are undernourished. Find the maximum mass of the undernourished student. So macam mana kita nak buat ni? So kita kena cari berapakah probability dia dahulu sebenarnya kan. Yang itu kita nak kena tahu. So contohlah 750 adalah total student. Boleh. So kita terus ambil 63 ni tadi. Ini sebab soalan dia memang direct kan. Dia nak yang kekurangan zat. Dia memang nak undernourished. Dia nak memang yang kekurangan zat. So kita ambil lah yang 63, kita divide je sebab kita nak cari probability dia berapa orang ni kan. So kita buat je macam ni. Nanti kamu akan dapat 0.084. Ini kamu kena faham. Okey, cara menulis dia macam mana? Dia nak berapa? Maximum. Bila sebut maximum mass, kamu terus buat macam ni. Kamu kena, memang soalan 2 memang macam ni pun. Kamu kena buat macam ni. P, dia kena start dengan X. Okey, contohlah macam ni. Kita dapat 0.084. Okey, cikgu nak tanya satu soalan. Ada orang tak tahu yang ni. Okey, contohlah. Kita nak letak mass dia contoh. Cikgu letak T. Memang macam ni Tolong buat terus macam ni. Memang dia macam ni. Cuma yang kita tak tahu sekarang adalah bahagian sini. Sama ada dia lebih besar ataupun lebih kecil. Betul? So, cara dia, kita kena faham betul-betul ayat dia. Daripada sini pun kita boleh baca dah sebenarnya. Baca macam mana cikgu? Sebenarnya dia kata kalau berat ini berat tau. Berat kurang daripada 50, contoh kita letak 50 dekat T ni. Kurang dari 50 sebenarnya dia adalah ini. Ini apa dia tadi? Dia ni adalah yang kekurangan zat. Ini 0.84. So bermaksud kita nak maksimum. So kita nak maksimum, kita kena tulis apa? Kena tulis begini. Boleh tak? Yang kekurangan zat tu maksudnya yang rendah lah. Kalau dia kata BMI yang tinggi itu maksud dia tak bagus kan? So kena lebih, kena faham ayat tu betul-betul. So dia akan start dengan yang ini sahaja. Yang ini dia punya keyword yang kamu kena faham dekat sini. Dekat bawah tu cikgu tadi tengok soalan pun cikgu dah tahu nak jawab macam mana. Okey, boleh ya? Cikgu tarik pergi sebelah supaya kamu boleh nampak. Cikgu tunjuk macam mana. Soalan ni memang soalan yang cakap apa? Kena jawab. Wajib dijawab dan wajib difahami oleh student. Sebab dia senang nak dapat markah. Tak tipu, betul. Okey, macam ni nak buat apa? Ingat, buat macam ni daripada X, step pertama kita kena tukar pergi Z-score dulu. Okey, cikgu tukar pada Z-score. Cikgu ambil T minus, dia punya mean tadi berapa? 40.5. Bahagi dengan 5. Tak apa, relax dulu. Buat macam ni. Salin dulu. Alright, settle.
Lepas macam ni, cikgu nasihatkan kamu untuk melukis. Inilah yang kena lukis. Tapi ini case, kena lukis dua. Kenapa kena lukis dua? Okay, this one apa dia? Kena faham, ini apa dia? Ini z-score. So, z-score sepatutnya duduk di mana? Di bahagian bawah ni lah. Nilai dekat bawah ni. Nilai dekat bawah ni. Sebab kita nak lukis z-score sekarang. So, sekarang ni kita tak tahu sama ada z-score kita tu positif. Nampak cikgu buat tiang satu belah kanan. Cikgu buat tiang satu belah kiri. Sebab cikgu nak tentukan dekat mana kedudukan dia ni. Okey, boleh? Tak boleh? Okey, sekarang kita tengok ni. Kurang. Kurang, kita lorekkan semua yang kurang. Kurang daripada tiang yang cikgu create tadi. Boleh faham yang ni? Ini soalan memang klise, memang sama semua band normal distribution ni. Okey, lepas tu nak buat apa cikgu? Kita pilih mana satu yang logik dengan probability ini. Faham tak? Kena tengok mana satu yang logik. Logik ni bermaksud, ingat separuh daripada sini adalah 0.5. So, kena tahu yang itu dulu. Basic knowledge dia, kita padam. So, yang ni confirm lah 0 point lebih ni daripada 0.5. Ni memang tak logik. So, cikgu pangkas siap-siap. Sebenarnya yang logik dia adalah di sebelah kanan ni kita ambil. Boleh? Cikgu padam ni, cikgu padam ni. Lepas tu nak buat apa cikgu? Ini kan z-score. Z-score ni kat mana kedudukan dia? Dekat bahagian bawah. So, cikgu salin sahaja T minus 40.5 bahagi dengan 5. Salin je dulu. Jangan takut-takut. Okey, jangan samakan dengan 0.084. Sebab apa? Tak boleh sama. Sebab this one adalah z-score. Ini adalah probability. Satu benda yang berbeza. Kita kena sama bagi sama. Kena cari juga z-score. So, sekarang ni 0.084 tak boleh tulis kat sini. So, bermaksud apa ni? 0.084 tu adalah di dalam ini sebenarnya. Can you get me? Boleh. Sebenarnya di dalam tu sebenarnya 0.084. Okey. Boleh? Okey. So, kita kena cari dulu dia punya dalam table. Kena tukarkan dulu 0.084 tu dalam table. Berapa z-score dia? Ini adalah probability. Kena cari z-score dia berapa. Nanti kamu akan dapat jawapan 1.378. Ini z-score dia. Yang inilah baru kita comparekan dengan yang ini. Boleh? Okey, cuma satu kesalahan yang student banyak buat, dia masuk je 1.378. Dia akan jadi salah. Cikgu, kenapa salah pula? Ya, dia salah. Sebab apa? Tadi kita dah tentukan sama ada dia adalah gambar yang ini ataupun gambar yang ini. Kita memilih yang ini, betul? Kalau kita memilih yang ini, bermaksud batang dia ni ada di batang pula. Okey, batang ni ada di bahagian kiri. So, dia adalah negatif. Ini positif. Nampak belah kanan kan? Belah kanan. So, sini negatif sepatutnya. So, kamu kena tambah negatif. Mungkin sama ada nak tambah dekat belakang ni. Boleh. Tak ada masalah. Ataupun yang paling mudah sekali, kamu tambah sahaja. Bila jawapan kamu letak tu, kamu letak sahaja negatif di sini. Ini yang student banyak salah. Markah dia orang terhilang dekat situ sahaja. So, nanti kamu akan dapat jawapan 33.61. Boleh? Kamu selesaikan sahaja yang ni. Kamu akan dapat 3361. Boleh faham? Boleh buat banyak soalan lagi. Tengok cikgu punya video yang sebelum-sebelum ni, percubaan macam mana cikgu terangkan. Benda yang sama juga. Okey, atas normal, bawah binomial. Tak nak buang masa. So, kita jawab yang binomial. Boleh. Probability that Khairul score goal in penalty kicks 0.8. So, cikgu boleh terus tulis P sama dengan 0.8 dulu. Cikgu letak Q sama dengan 0.2. Sebab tu cikgu ada N dekat sebelah sini. Cikgu kena ada R dekat sini. Batuk ulang. Okay. So, apa lagi nak buat? Find the probability Khairul score all goal for the 5 penalty kick. So, dia punya percubaan adalah 5 kali. Dia punya soalan nak dia score semua sekali. So, cikgu boleh buat PX sama dengan 5. Macam ni. Maknanya 5-5 dia betul. So, kamu terus boleh selesaikan saja. This one is very simple. So, kamu akan dapat jawapan 5C5 0.8 5 0.2 ini 5 berapa? 0 macam ni. Kamu akan dapat jawapan 0.3277. Boleh? Itu saja, senang saja. Soalan 1 dah settle. Kita pergi pada soalan nombor 2. Dia kata the minimum number of penalty kick. So sekarang ni nak end tau. The minimum number of penalty kicks required in order to the
in order that the probability of scoring at least one goal is more. Ini kamu kena faham ayat. So kamu kena tukar terus. So dia nak dekat sini. Sekarang ni N dia tak bagi dah. Dia nak tanya berapa nilai N dia. Tapi dia ada bagi dekat bawah ni R. R ni maksudnya kehendak soalan. Kamu boleh tengok balik ulang-ulang soalan kamu. Kamu akan nampak. Sebenarnya dia kena tulis. Macam mana nak tulis tu? Dia nak P X at least. Ini at least kena P X lebih besar daripada 1. Ini maksud dia. Tapi N kita tak tahu. Maksud dia X lebih 1, 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Sebab kita tak tahu N. Dia mungkin sampai 1,000,000. Tetapi dia bagi 1 ada sebab. Sebab kita senang nak cari dia. Yang ini kita boleh tukar jadi 1 minus P X sama dengan 0. Yang ini kena faham. Kita kena ambil yang ini. So, kita boleh cakap dia adalah more than 0.9. More than 0.9. Boleh cikgu ambil ni. Cikgu selesai dekat bahagian tepi boleh? Izinkan cikgu sebab kawasannya terlalu bersemak samun. Dah lama tak pergi tebas rumput. So, kita dah dapat dah ini. So, kita cuba jawab. Boleh? 1 minus yang ni PX0 macam mana nak buat? So, NC0 kita dapat tadi 0.8 0, 0.2 N lebih besar daripada 0.9. Boleh selesaikan. Satu benda yang kena tahu, this one bila boleh potong 1, ni boleh potong 1. So, sini cikgu bawa pergi sini, sini cikgu bawa pergi sini. Boleh faham tak? Nampak tak? So, cikgu buat macam ni. Dia akan dapat macam ni. Cikgu nak senang kan? So, yang ni sign dia tak bertukar lagi. So, dia akan dapat 0. Betul ke ni? Macam susah je, tak payahlah. Betul? Kosong dia negatif kan? So, akan jadi macam ni. So, akan jadi 0.1. Lebih besar daripada 0.2 N. Yang ni kamu boleh guna kaedah log 0.1. Log, nanti letak N siap-siap lah kat depan. Log 0.2. Okay? So, sekarang kita selesaikan je. Kita tengok yang ni kena hati-hati. Kita nak buat dia turun. Adakah nilai dia negatif? Kalau negatif, kita kena tukar sign. Ini punya inequality punya procedure dia. Procedure kena buat. So, tolong tekan sign. Boleh tak? Tekan calculator. 0.2. Berapa? Kamu akan dapat negatif kan? So, when negatif, cikgu nak tukar terus dia punya sign. Sign tu maksud dia apa yang ni? And, maknanya cikgu tukar macam ni terus. Yes, sir. Betul tolong boleh dapat jawapan dia. Kamu boleh terus dapat jawapan dia. Berapa jawapan dia? Tekan calculator. Boleh? Bahagi. So, akan dapat 1.43. So, cikgu dapat N. Cikgu tukar lebih besar daripada 1.4307. So, lebih besar bermaksud dia adalah N sama dengan 2. Can you get me? Boleh tak? Ini cikgu boleh screenshot dulu siapa nak tengok. So, itulah cara menulis dengan terbaik. Soalan nombor 8 pun penerangan dia boleh tahan. Okey, tak apa, kita tak nak buang masa. Tak apa, soalan nombor 9. Tak apa, janji kita boleh cakap apa, mendalami sikit apa yang cikgu cuba sampaikan. Tak adalah cikgu seorang yang jawab sendiri kan. Kamu tak faham apa-apa. So, tak apalah. Diagram 6 shows the semicircle PQS. Okey. PQS. Okey, ada semicircle. Semicircle. Ya, semicircle. And a sector PRS. Okey, ngam. Kita dah nampak with center P. Okey, ngam. Tak ada masalah. Sekarang kita nak masuk detail sahaja. Information. RS. Mana RS? 14.66. Dia dah tuliskan untuk kita. OP sama dengan PQ. Mana OP? OP sama dengan PQ. PQ sama. Oh, macam ni. So, dia adalah sama juga. Macam ni lah kan. Sebab dia adalah radius. Nampak tak radius ni? Ini radius. Ini radius. So, dia akan jadi sama. So, tiga-tiganya akan membentuk segitiga. Ini titik tengah dia. So, sini adalah 60 nanti. Kita pegang pada benda tu. Ini nama dia apa? Equilateral triangle. Equilateral triangle 1, 60, 60, 60. Boleh, cikgu tak nak terang banyak benda tu. Nanti lagi buang masa. So, 14.66. Dia dah bagi dah. Suruh guna yang ini. So, kita kena guna yang ini. Jangan pakai benda lain. The radius in cm of the semicircle PQS. So, dia nak radius ini. So, radius dia kita boleh dapat lah. So, yang ini A. Cikgu jawab dekat sini. So, kita boleh pakai apa? Pakai apa kat sini? SR theta. Boleh? SR theta. Kita pakai yang 14.66 ni. SR theta
Ini 14.66, 14.66. Radius dia kita tak tahu, tak apa. Ini radius untuk yang ni tau. Ini kena hati-hati. Yang ni radius untuk yang ni. Kita nak yang mana? Radius untuk mana? Ini kita akan dapat diameter nanti. So dia nak yang ini. Nanti kita akan bahagi dua untuk dapat radius. Boleh? So kita akan dapat R dia berapa ni? R dia tak tahu. So kita letak. Ini radius untuk atas ya. So yang ni 60 tadi boleh tukar jadi bentuk radian. So kamu akan dapat 1.47047. So masuk sahaja dekat sini. Kita akan dapat nilai R. R dia adalah 14. R dia 14. PQS. Yang ni untuk yang besar ni tau. Kita akan dapat sini. Ini adalah 14. Sebenarnya bukan 14 lah. Dia nak yang ini sahaja. Daripada sini sampai sini je. So cikgu bahagi terus. R sebenar dia adalah 14 bagi 2 adalah 7. Boleh? Boleh? Boleh kan? Tak ada masalah. Kita pergi kepada soalan B. The perimeter of shaded region. Cikgu padam semua ni. 60. Okay, cikgu kita letak yang penting je lah. So, dia ada ni. 1.047. Dia punya radius tadi kita ada. Ini 7. Sini 7. Boleh? So, dia nak perimeter. Perimeter first kali tambah. Yang ni. Yang ni 7. Yang ni 7 juga kan tadi kita cakap. Ini 7. Q dia cakap apa-apa tak? Q tu adalah titik tengah ke? Okey, tak apa. Sekarang ni kita tambah dulu. First kali cikgu nak buat yang ni dulu. Semua tengok cikgu. Cikgu buat yang ni dulu. Sebab nak perimeter kan. So, cikgu tulis kat sini. Perimeter dia apa? Perimeter dia adalah SR theta. Betul. SR theta dia akan jadi R dia berapa? 7. Dia punya theta dia berapa? Theta dia dari sini ke sini. Kita ambil ini. Pi. 3.142. Ini baru satu, warna kuning tu. Lagi kita boleh ambil tambah dengan 14.66 dekat sini. Cikgu tambah direct saja. Tambah 14.66. Lagi tambah yang mana lagi ni? Tambah yang mana? Tambah dengan 14. 14 adalah bahagian sini. Ni sampai sini tadi 14 kan? Ini nampak ni. Nampak tak? Nampak tak? Ini. So dah siap lah. Kamu tambah saja. Kamu tambah, kamu akan dapat jawapan 50.65. Boleh, ni dua markah saja. So dia macam simple lah. Dia tak susah. So kita dah settle dah A dengan B. Boleh, kita pergi kepada C. InsyaAllah soalan last. C, area of shaded region. Cikgu padam balik semua. Area formula apa? 1/2 R square theta. Allah, R square. R kuasa 2 theta. Theta kena dalam degree. So yang ni macam mana buat? Sebab macam mana nak buat? 7. Kita boleh ambil ini dulu boleh? Macam mana buat? So ini kita ambil ini. Cikgu buat Cikgu buat sini, tarik sini. Yang ni nak cari dia punya tempering ni ataupun segmen ni senang je kot. So kita buat formula tu dulu. Yang ni formula segmen Yang ni untuk formula dia adalah 1/2 R square theta minus sin theta. Ini dalam degree. Ini dalam rad. Ni kena ingat So cikgu kira yang tu dulu boleh. Nanti kita tambah je. Ini nombor 1. 1/2 R square. R kuasa 2. R dia berapa? R dia adalah 7 lah. Ini 7. So akan jadi 7 kuasa 2. Okey. Boleh. 7 kuasa 2. Lepas tu kita darab dengan dia punya angle dia. Theta berapa? 1.047 minus sin berapa? Sin 60. Ini 1. Boleh, ini 1. Dia punya ni equation bahagian sini yang cikgu kuningkan ni. Nampak cikgu kuningkan ni? Kita dah dapat dah. Inilah dia. Inilah dia. So kita nak ambil yang belah sana pula. Yang belah sana macam mana nak buat? Macam mana kita nak dapat? So sebenarnya yang kat atas ni kita boleh padam yang ni supaya kamu boleh nampak. Sebenarnya dia adalah 1/2. Okey, macam mana nak buat ni? Yang ni. Yang ni kena betul-betul faham Yang tak faham tak boleh. So kita kena ambil yang ni. Ini cikgu nak cari area sini Apa kata cikgu kira yang dulu area semua ni. Nanti cikgu tolak dengan area dekat mana nak tolak? Nanti kita tolak dengan area yang satu lagi kat bahagian bawah. Okey, kita cuba dulu. 14 kuasa 2. Ini 14 kan tadi? Kita ambil dulu. 14 kuasa 2. Dia punya angle tadi sama. 1.047. Alright. SR theta. Ini 47. Tolak dengan
1/2 7 kuasa 2 sin theta tan 60. Boleh? Boleh nampak tak tu? 7 kuasa 2. Ni kita pecah lagi kat sini lah maksud dia. Okey, yang ni maksudnya ni semua. Semua tu belah sini. Lepas tu cikgu tolak dengan yang ini. Ni, yang ni cikgu dah padam. Tinggal yang ni saja. Lepas tu cikgu tolak pula yang ni. Boleh? Boleh nampak kan? 1/2 7 kuasa 2 dengan 2.095. Okey, kita tengok betul-betul cikgu buat macam mana tu. Kamu boleh nampak, nanti kita akan dapat bahagian berlorek ni sahaja. Boleh? Boleh kot, tak ada masalah. Nanti kamu tambah sahaja yang ini. Cikgu bulatkan ni dengan kamu bulatkan. Cikgu bulatkan yang ni. So, nanti kamu akan dapat 4.43388. Cikgu nak banyak-banyak sikit nombor dia. Tambah dengan 30.0608. Nanti kamu akan dapat jawapan 34.49. Boleh ya? Yang ni kamu boleh nampak lah. Ini kena tengok betul-betul. Kita terus je. Kita tak nak buang masa banyak sangat dekat satu soalan. Nanti kita kehabisan masa kan. Nanti video kita terlalu panjang. Semua dah pening nak tengok. So sekarang ni diagram 7 shows quadrilateral. Ini soalan vektor. So ini pun kena betul. Kamu kena cuba dulu buat sorang-sorang. So cikgu masukkan dulu details boleh. Kita masukkan dulu ST. Mana ST? ST12 A2A. Kena tulis saja dia punya arah dia sekali. SV berapa? B. Alright, lagi TU sama dengan 3. Lagi satu SV sama dengan 1. So kalau sini B, sini akan jadi 3B. Ini kena tahu betul-betul cara dia tu. Dia dah bagi ratio, nanti kamu akan dapat. Okay, express in term of A and B. SU pergi mana? SU nak pergi mana? 2A. Boleh nampak terus 2A tambah 3B. Boleh? Boleh nampak ni satu markah sahaja. SU. Maknanya dia pergi macam ni sahaja. Senang je. SU 2A. Sini. Boleh nampak jalan dia. Senang je. Rasanya semua boleh betul. TV pula. TV kita pergi sini. Yang padam yang kuning yang lama ni. Kita pergi baru. Maknanya TV. Sini. So dapat jawapan lah. Senang saja juga. Untuk 2 markah ni markah free lah macam tu. 2 negatif 2A tambah B. Okay, tak ada masalah. Bahagian sini. Lagi soalan dia. SW. Cikgu tulis sini bagi nampak sikit. Sekejap cikgu salin dulu soalan dia. SW HSU TW KTV. Dia nak SW. So kita kena ada SW. State SW. Ini kita bagi yang ni in term of H. Ini in term of K. Boleh. Sekarang ni nak buat dia senangnya. Siapa yang tak biasa lagi buat ni kena tengok betul-betul. Okey, cikgu zoom sini. Boleh nampak lah. So cikgu padam dulu yang kuning ni. So sekarang ni kita kena tentukan macam ni tau. SW, SU. Mana SW? Maknanya dia adalah garisan yang ni. Nampak tak? SW dia adalah yang ni. Dekat sini wujudnya apa? H. Boleh kita ambil satu lagi. Kita ambil warna merah. Warna merah ke? Ambil warna apa lain? Warna lain. Warna hijau contoh. Yang ni TW TV. TW mana TW? TW TV. Ini wujudnya K. Macam ni. Soalan dia nak cari, cikgu tulis lah SW. Dia kena soalan pertama dia nak in term of H. SW, kita nak jalan SW. Macam mana nak ikut H? Macam tu maksud dia. Faham tak maksud cikgu? So dia nak S pergi W. Tapi kena ikut jalan H. So yang ni tak ada masalah sebab soalan tadi dah cakap HSU. Kita masukkan sahaja HSU, kamu akan dapat 2HA tambah 3HB. Ini dah siap lah. Ini soalan nombor 1.
Ni direct sebab dia dapat daripada equation dia yang dia bagi tu, persamaan dia bagi tu. Sekarang kita pergi ke kedua. Sekarang ni kita nak cari SW, kena lalu K pula. Yang K, kena laluan K kita nak lalu. Kita nak pergi SW tapi kita kena lalu laluan K. Itu maksud dia yang cikgu cuba cakap. So dekat sini, macam mana nak pergi laluan K, SW? Maknanya cikgu kena pergi ST, lepas tu cikgu pergi TW. Boleh nampak tak? Yang ni pun kena nampak ni. Ada apa yang tak nampak? Sekolah dah nampak ni, dia kata mudah je bahagian B ni, boleh skor juga. Soalan nombor 2 ni kan, dia yang atas tu student boleh jawab. Yang tadi tu 2 soalan mudah tu. Yang ini yang student macam tak faham apakah function K benda tu. So cikgu terus je buat sebab cikgu dah cakap cikgu ikut jalan ni. Cikgu nak kena ikut laluan K, SW. So cikgu pergi ST, TW. Boleh juga siapa nak ikut bawah pun boleh juga. SV, ni SV. Ni nak pergi ikut sini pun boleh juga, tak ada masalah, tak ada paksaan. SV, VW pun boleh juga. So tak ada masalah benda tu. Kamu boleh guna, dua-dua akan dapat jawapan sebenarnya. Kalau padam dah semua. Sekejap. Alright. Okay, sekarang kita nak ikut jalan ni. So cikgu terus buat je. Boleh? Kamu tengok balik semula kalau tak nampak. Tambah TW sama dengan berapa? TW dia kata sama dengan KTV. Ni kena tengok daripada information dia bagi. So cikgu akan selesaikan 2A tambah K negatif 2A tambah B. Cikgu dapatlah TV tu daripada soalan atas tu. So cikgu selesaikan 2KA tambah KB. So last kali cikgu nak separatekan A, B, B. Cikgu akan dapat macam ni. Macam ni A tambah dengan B. B adalah K saja, tak ada masalah. Yang depan ni akan jadi 2 minus 2K. Okay, boleh nampak yang tu. Normally, bila dah sama macam ni, nampak tak nampak sama? Kita terus boleh samakan ini dengan yang ini. Macam mana nak buat cikgu? Okay, cikgu suka buat dalam bentuk macam ni. Cikgu suka buat dalam bentuk macam ni. Cikgu samakan. A sebelah atas cikgu ambil. So kita ambil atas ni dulu. Tengok betul-betul. Cikgu buat yang ni. A 2H. Yang A ni tak payahlah masukkan. Kita ambil ini dengan yang ini. Bawah 3H. Yang ni pula A kan. Cikgu letak kat atas. Kena setara ya. Baru akan betul. So kamu boleh selesaikan ini. Nanti kamu akan dapat 3H sama dengan K. Bahagian bawah. Ni bahagian bawah ni. Yang bahagian atas pula berapa? Bahagian atas dia cantik pula pen hijau ni kan. So kamu akan dapat, ini dapat cikgu H berapa H? 2 H sama dengan 2 minus 2K. Ini bahagian atas. So K cikgu sama dengan 2 3H. So 2H kamu akan dapat H sama dengan 1/4. So cikgu masukkan terus kat sebelah ni 3 1/4 sama dengan K. So akan jadi K sama dengan 3/4. So inilah yang kita nak sebenarnya, nilai H dengan K. Secara tidak sengaja kita dah jawab dah semua jawapan. Ini satu, ini dah jawab, dah settle yang ni. So ini last kali. Dia tanya SX. Ini last kali ya, last kali soalan. So dia banyak, memang vektor ni banyak pula kali ni. So dia menyumbang kepada banyak soalan. So cikgu buat macam ni. Okay, ini soalan yang sebenarnya senang, 2 markah. So kita jangan takut dulu. Dia kata SX sama dengan ini. Okay, kalau tak faham tak apa. Itu sebenarnya dia punya vektor sahaja. Dia suruh buktikan SU dengan XT sama dengan dia punya parallel. Bila nampak je sebut macam tu, kamu buat macam ni boleh tak? Masuk je apa-apa nilai. Kamu nak tak apa, cikgu nak letak K kat sini. Nak buat lambda boleh, nak buat apa pun boleh. Cikgu letak K XT. Tulis dan masukkan sahaja nilai. SU tadi cikgu dapat 2 3. K letak sini, XT ada dia bagi XT. XT sama dengan, nanti cikgu kamu kena kira balik. Kamu akan dapat negatif 4/3 A tambah B tambah B tambah 2A tolak B. Yang cikgu dapat lah. Nanti tolak. So akan jadi 2 3 2 1 sini. So dia akan dapat jawapan berapa tu dapat? So dia akan dapat jawapan A berapa? B ada 1, A ada 2/3. Nanti kamu simplify, kamu akan dapat macam ni. K A kita cikgu ada dapat 2/3. B cikgu dapat 1. Macam ni. Ini kita boleh compare. Kita buat je. Okay. Ni question pertama, 2 sama dengan 2/3K. Ini satu lagi, 3 sama dengan K. Betul, K dah 1 kan? 3 lah. So 3 masuk sini. Boleh, macam ni, boleh potong. So 2 sama dengan 2. So nanti kamu akan dapat K dia berapa? K dia sama dengan 3. So sini pun K sama dengan 3.
Boleh. So kita boleh buktikan bahawa dia macam-macam jawapan ada ya. Hari ni ramai yang keliru juga, kamu buat terbalik-terbalik ke. Kalau kamu letak K di tempat depan, dia jadi jawapan lain dah, tapi jawapan dia kena sama. Nilai K tu kena sama. Baru dia akan jadi parallel. So boleh tengok balik, ini adalah parallel. Shown boleh, soalan dia mana-manalah dia suruh shown, show jadi shown. Okey. Kita teruskan pergi kepada seterusnya, tak ada nak bernafas ni. Okey, tarik nafas, insya-Allah slow-slow kita jawab. Ini soalan yang mudah je. So cikgu kena ubah saja bila nampak soalan ni. Ini cikgu ambil dulu dia punya equation. Ini linear law senang Kalau ada masalah nak request linear law, cikgu boleh buat details lah, tapi cikgu rasa senang sangat. So cikgu kamu pun dah tentukan. Okey, bila nampak macam ni, ini pertama first kali tengok ini. Second one, nak buat apa? Tengok pada soalan dia nak apa? Plot y against ni. So kena akan jadi macam ni nanti. Dia nak plot y, sini lawan dengan log x, log tan x. Ini dia nak. So kita ubah dulu dia punya equation. Ini pun ramai sudah yang tersilap langkah itu. So nak jadikan y macam mana? Cepat nak jadikan log y. Nak jadikan y. Ni nak y saja. So macam mana nak jadi y saja? So cikgu tambah log boleh. Cikgu letak depan log a. Akan jadi macam tu. So ini cikgu boleh pecahkan jadi log b tambah dengan 2 log x. Ini adalah soalan yang perlu kamu dapat full mark. Tolonglah. So soalan ni nak y kan? Cikgu halau yang ini pergi bawah. So cikgu dapat log b over log a. Setuju Tambah dengan 2 log x over log a. So ini adalah y. Sekarang dah nampak ke dia punya sinar harapan tu? Ya, dah nampak dah sini nak dapat dia. So cikgu ubah sikit, cikgu akan dapat 2. Cikgu terus buat macam ni. Log x ni cikgu letak siap-siap kat luar. Cikgu sebab dia nak lawan tu kan. So cikgu akan dapat 2 over log a ataupun log 10a. 10a. Yang log a tu maknanya log 10 ya anak-anakku. Cikgu tulis je log a, sebenarnya basic log adalah base 10. Okey, ini tambah dengan log b over log a. Ini kena buat latihan banyak sebab ini adalah soalan yang perlu kita jawab betul. So ini adalah apa? Ini adalah m. Tulis m sama dengan 2 log 10a. Buat kat sebelah jangan buat kat bawah. C pula sama dengan log b over log a. Nanti kamu lukis gambar semua, proses tu tak ada masalah. Buat best fit. Ingat tips 2 best fit adalah pertama, kena sebanyak mana titik yang boleh. Yang kedua adalah kena seimbang. Dua benda ni. Seimbang datang nombor 2. First kali kena yang paling banyak dulu. Kena lebih daripada separuh kalau boleh. Kalau macam titik ada 8, so 4 memang wajib kena. Itu dia punya cara sebenarnya lah. So kamu boleh tengok balik, nanti kamu akan dapat nilai gradient dia. Contoh yang cikgu dapat, gradient cikgu sama dengan berapa ni kan? Gradient cikgu, sekejap, gradient cikgu dekat sini sama dengan 5. Cikgu cek balik kejap. Gradient sama dengan 5. Okay, 5 59.2, saya ambil 5. 59.2, sekejap Gradient cikgu dapat 59/12. So kamu boleh samakan terus. Dia lebih kurang kan? Soalan dia ni ada dia punya range. Inilah kamu akan dapat nanti. Lebih kurang lah cikgu bagi. Dia punya C cikgu dapat 3.3. So C 3.3. Kata kamu boleh selesaikan macam biasa lah. Cikgu rasa tak ada masalah pun ini. So kamu boleh terus buat. Cikgu dah bagi jawapan. So the final answer yang itulah. Dia lebih kurang. Kamu anggap je kamu betul. Boleh? Okey, kita dah habis soalan 11. Kita pergi kepada soalan nombor 12. Okey, soalan ni. Two particles. Kita nampak lah two particle motion. Siapa yang nak beri teringin nak jawab motion, boleh tengok video ni. Two particle. A dengan B. Bila nampak soalan motion, ada two particle, cikgu jadi eager nak jawab. Sebab antara soalan yang susah dalam motion, dia tak direct pun sebenarnya. Dia yang berkaitan dengan dua particle. Yang ni boleh tengok-tengok balik video cikgu, ada terangkan motion long straight line. Siapa yang teringin nak belajar, siapa yang tak faham boleh bagi tahu. So kita kena tengok dua-dua partikel bergerak macam mana, ke mana dia bergerak, semua kamu kena tahu. Kalau tak tahu, tumpah kata orang Perak. Ini dia dah bagi V, cikgu salin balik. Ini SB, ada dua benda, partikel A dengan partikel B. Dia bagi satu V, dia bagi satu S. Okey, why not cikgu nak lukis dulu dekat sini boleh? Cikgu lukis dulu.
Okey, cikgu buat straight line. Ini cikgu anggaplah dia ini adalah O. Okey, dia cikgu letak dulu tau. Cikgu bayangkan dulu A tu sebelah sini. Sabar, cikgu letak. Ini cikgu letak dulu. Apa yang dia bagi tadi? VA. Cikgu anggap dulu sini. Kalau cikgu dah nampak sesuatu, tak apa. Ini dulu. Kita salin dulu SB sama dengan 6T. Okey. Cikgu nak tengok pergerakan dia tau. A tu gerak dia ke mana dulu. B tu bergerak ke mana dulu. Macam mana cikgu nak buat? So, cikgu boleh ambil initial velocity. Initial velocity ni penting tau. Kamu kena faham ni. Dia gerak ke mana. Time tu dia dah gerak ke mana. So, cikgu ambil T sama dengan kosong. Cikgu masuk T sama dengan kosong untuk V tau. Ini lah sebab kita cerita pasal V. Sekarang ni, cikgu buat SA sebab nak mudahkan lagi. Sebab soalan ni mungkin akan cerita pasal benda-benda macam ni juga. So, kita buat siap-siap awal boleh tak? So, ni akan jadi berapa? Tolong cikgu dapat berapa? S dan BB jadi 6 minus 2T. Okey, kita siapkan dia punya S dengan B. Ini pula kita siapkan dia punya S. Kena integrate. So, dia akan dapat 2T kuasa 2 tolak 3T. Kan ada tambah C. Jangan risau. C ni sebenarnya adalah kosong. Sebab dia memang start daripada point ni. Dia point kosong, dia tak ada masalah. So, kita akan dapat kosong. Okey. So, sekarang ni kita nak check dulu. T sama dengan kosong, kita masuk dalam V. Bila T sama dengan kosong, dia dapat negatif 3. Bermaksud A tadi dia bergerak ke arah kiri. Okey. Boleh nampak? So, kalau B lah, B sebenarnya dia bergerak ke arah sini. Okey, sebab dia kita masukkan kosong dalam ni, kita akan dapat 6. Positif. So, dia akan gerak ke kanan. Okey, cikgu nak tahu lagi persoalan cikgu. A ni, dekat mana dia akan berpusing ataupun dia berhenti. Faham? So, cikgu kena try. Cikgu buat semula cerita kat sini. VO. So, VO, V sama dengan kosong, sama dengan 4T minus 3. So, kamu akan dapat dia akan berpusing pada masa 3/4. Ingat pergerakan ini, dia akan bergerak when 3/4 masa dia akan berpusing. Bila masa 0.75 saat. Ni saat tau. Dia akan berpusing ke arah sana. Boleh? Yang B pula macam mana? Okey, yang B pula kita boleh check bila V kosong. V kosong, 6 tolak 2T. So, kosong akan jadi berapa? T sama dengan 3. Ini time dia berpusing. Dia akan gerak ke kanan. Bila masa T, mana? 3 kan? 3 dia baru dia akan pusing ke kiri. Ini when time is 3. Boleh nampak tak pergerakan dia? Itu yang kita nak tahu dulu. Boleh? Boleh faham? Okey, sekarang kita pergi go through kepada soalan. Itu cerita cikgu. Kamu kena faham cerita dulu. Initial velocity. Tahu kita jawab terus? Initial velocity sama dengan sama dengan apa? T sama dengan kosong. Betul? Masuk T sama dengan kosong, kita dapat jawapan sebenarnya kita jawab tadi. T sama dengan kosong bermaksud dia adalah negatif 3 kan? 4 masukkan kosong tolak 3. Kita akan dapat negatif 3. Ini jawapan kita. Initial velocity. Nombor 1 dah settle. Maximum displacement. Ingat di maximum displacement apa yang berlaku? Maximum displacement V sama dengan kosong. Untuk partikel B. Partikel B tengoklah partikel B. V sama dengan kosong. Tadi sebenarnya kita dah kira tu lah. V sama dengan kosong sama dengan 3 tadi kan. So, itu dah jawapannya juga. So, tak apa kita jawab je. So, kita akan dapat jawapan. Cikgu buat proper sikit kat sini. 6 minus 2T sama dengan kosong. T sama dengan 3. Ini masa dia nak displacement. Masukkan time ni dalam displacement kita. Masukkan dalam sini displacement sini. Boleh nampak kan? Dia sebenarnya mudah je. So, dapat 6, 3 tolak 3. Tolak 3 kuasa 2. Macam tu. So, akan dapat jawapan 18 tolak dengan 9 jadi 9. Ini jawapan yang cikgu bulatkan ya. Itu jalan kerja dia. So, 1 dah settle, 2 dah settle. The range ni bila masuk range, ingat dia ada simbol inequality sahaja. Mana both particle move the same direction. Move the same direction. This one is the key point. Bila mana dia move a same direction, boleh bagi tahu cikgu. Tengok balik particle, cikgu ulang balik semula. A bergerak, tengok A bergerak 3/4 saat 0.75 lah. Dia pusing lah. Faham? Yang ni sampai 3 saat baru dia pusing. So, dekat mana yang dia sama ni, move direction yang sama sebenarnya daripada sini sampai mana? Sampai sini. Nampak tak? So, daripada 3 sampai 3. Alamak, 3 pun dah macam apa lah. 3. Boleh nampak Nampak?
So dia punya range dia dekat bahagian situ. So range dia sama dengan sini lah. Itu maksud dia. Senang sangat sebenarnya. Ini tu kalau faham lah. Kalau tak faham tu yang jadi susah sikit sebenarnya. So kena belajar balik topik. Calculate the total distance has been traveled by particle A when the both particle meet each other. Kena tengok betul-betul. Ini soalan yang terlalu kebat tapi kita dah biasa. Soalan dia cakap dia akan meet. Faham tak maksud cikgu? Bila dia meet, memang soalan kalau dua partikel memang itu yang akan ditanya. Bila dia bertemu, cikgu nak bagi tahu satu macam ni. Bila dia bertemu, kamu buat je macam ni. Maknanya dia punya displacement dia sama. Macam ni lah. Displacement dia sama. Ni. Bila dia bertemu, displacement dia kena sama. Itu kamu kena faham. So, displacement cikgu suka cari daripada menggunakan integrate V. Itu saja cikgu suka guna. So, kita tak tahu daripada mana dia berjumpa sampai T. Kamu buat je macam ni. 0 sampai T. Ini V untuk partikel A. Partikel A kita adalah 2T kuasa 2 tolak 3T. Yang ini pula 6T minus T kuasa 2. Ini dt. Ini dt. Nanti kamu akan dapat nilai T dia. Tak percaya kamu boleh cuba. Cikgu suka kira yang ni. Cikgu suka guna kalkulator. Tapi this one tak boleh guna kalkulator kan. Kamu kena olahkan sikit-sikit. Kamu akan dapat jawapan. Nanti kamu akan dapat jawapan. T sama dengan 3. So maksudnya apa ni? T sama dengan 3. Dah habis jawab soalan belum? Belum. Sebab dia nak dekat mana dia bertemu. Dia adalah T3. Bermaksud macam gini abang. Follow cikgu boleh? Sikit je lagi. Cikgu berterang sikit lagi. Cikgu padam ini. Dia kena perlukan pemahaman dan concentration yang tinggi. Dia kata dekat mana dia bertemu T sama dengan 3. So bermaksud partikel A tadi dia jalan kan. Dia pusing. B dah pusing belum? B belum pusing lagi. B belum pusing lagi. B belum pusing lagi. B belum pusing lagi. Sebab B ni dia berpusing dekat 3. So belum pusing lagi. So belum pusing lagi. Bila 3 dekat sini. Yang ni terus pergi sini. Yang ni dia berpusing. So dekat sinilah time dia bertemu. Boleh faham ke tidak? So soalan sekarang dia nak total distance particle A. Yang ni nampak tak? Maknanya total distance particle A cikgu kena kira macam ni. Cikgu kena ambil yang cikgu tanda ni. So ini tanda dia punya total distance sampai 3. Boleh? So berapakah jarak semua ni? Cikgu juga suka untuk buat macam ni. 0 sampai 3/4 VA. Cikgu masuk je tekan kalkulator. Tambah dengan 3/4 sampai 3. Ni 0 sampai 3/4. 3/4 sampai 3. Itu maksud dia. VA juga. Boleh? Kamu akan dapat jawapan nanti. Kamu akan dapat sini adalah negatif. Sini ke kiri ni adalah negatif. Cikgu akan tekan kalkulator dapat moduluskan dia terus. 81/8. So the final answer supposed to be 45/4. Ada orang tanya cikgu, kat bahagian motion ni boleh ke kita nak buat terus? Cikgu tekan kalkulator. Okey, cikgu bisik sikit ya. Boleh, kamu buat je. Sebab dia dah markah, jalan kerja banyak sangat. So, dia boleh terima jawapan kamu. Boleh. Okey, kita terus pergi soalan seterusnya tanpa membuang masa. Lagi ke soalan? Sini dah habis kan ini. Okey, settle alhamdulillah yang ni. Kita pergi kepada solution of triangle. Kita ada 2 soalan je lagi. Yang linear programming tu boleh buat sendirilah. Cikgu bagi equation sahaja. Boleh yang ni boleh jawab ke tak ni? Macam boleh je. So, nak terang tak ke? Okey, kena. Scale drawing is not accepted. AB sama dengan 4. AB 4. Cikgu tulis sini. BC adalah 4.9. Boleh? So soalan apa ni? Sudut ACB. So nak ini. So nak pakai apa? Kena pakai cosine rule lah. Tak ada cara lain lah. Cikgu buat je cosine rule AC. Kuasa 2. Soalan nak AC ke? Oh, betul lah. Kena pakai cosine rule dulu baru boleh dapat yang angle tu. Memang, kalau tidak memang tak dapat. So kita kena cari AC dulu. 4 plus 4.9 lagi minus 2 4.9. Sini akan jadi cos kan? Cos 38. So kamu akan dapat AC nanti. Kira sendirilah. Dapat 3.02. Cikgu masukkan 3.02. Ok, lepas tu baru kamu akan dapat angle lah. Kamu boleh cari guna sine rule kan? So dapat sine ACB over 4 sine 38 3.02. Kamu akan dapat jawapan ACB sama dengan 54.63. Sehingga masuk sini juga.
Okey, tak ada masalah. Point C yang baru lie on CB. Sketch the triangle ACB. Dia kata apa? Point C lie on CB. CB. So akan jadi macam mana ni? Baca betul-betul, ini yang biggest case. Point C yang baru lie on CB. So dia nak pusing ke mana agak-agak. So dia akan jadi macam ni nanti anak-anakku. Lebih kurang, tak cantik pula. Dia buat baru. Dia akan jadi macam tu. So ini panjang dia akan jadi 3.02. Yang ni dia akan jadi sama kaki. Sini sama kaki 54.63. Boleh? Boleh ke tak? Boleh lah, boleh. Datang ke rumahku. So dapatlah jawapan AC sama dengan AC. Okey, sama dah. Betul. So sketch a triangle. So triangle dia adalah yang ni lah. Kamu boleh lukis yang ni. Yang cikgu buat baru tadi macam ni. Sini. Plotkan dia A. Ini C yang baru. Ini C yang baru. Ini adalah B. Plot dapat satu markah dah yang tu. Tak ada masalah. Find the area ACB yang baru. So ACB yang baru boleh dapat ke tak? So cikgu terus masuk boleh tak sini? Sebab nak nampakkan daripada sini 3.02. Ini 38. Sini 4. Sini berapa? 54. Kamu tolak. Ambil kalkulator. Tolak lah. Kita akan dapat bahagian sini. Boleh tolong cikgu kira jap. 180 tolak 54.63. 125.37. 125.537. So nak cari area. Nak cari area ni kena cari satu pasangan macam ni. Kena ada kawan dia. So macam tak cukup lagi. So kamu kena buat sesuatu juga. Kena cari di bahagian sini. Cikgu letak X boleh. So cikgu dapat X. Cikgu pakai sign rule sahaja. 16. Cikgu akan dapat 16 kat sini. 63. Carilah nilai X tu 3.02 lawan dengan sin titik kan. So dapat X ini nanti jawapan 1.404. So cikgu masukkan 1.404. Betul? 1.404. So kita ambil lah 1 per 2. 1.404 darab dengan 3.02 sin 125.37. So akan dapat jawapan 1.729. Boleh? Ini area dia. So the final last kali. Shortest distance ni senangnya. Dia nak shortest distance. Kamu kena tengok macam ni Kamu kena cari panjang dia. Kena cari tinggi dia macam ni. So kita boleh ambil ni. Tinggi dia kita tak tahu. Tapi kita guna je 1 per 2. Tapak berapa? Tapak 4. Tinggi tak tahu. Tinggi ni cikgu letak H. Sama dengan area yang sama juga. 1.729. Nanti kamu dapat H. Selalunya soalan ni sama tau. Soalan ni dengan ni tolong tengok betul-betul. Memang sama. Kebanyakan dia bagi tip lah. Takut kamu keliru pula. Dia sebenarnya ni sama. Sebab markah dia ni sikit sangat. Sini dengan sini. So boleh tengok balik semula sebenarnya ada kaitan. Bila nak cari shortest point ni memang sama je jalan kerja dia. Boleh? Itu tips daripada cikgu. Cikgu tak nak buang masa. Dah terlalu penat dah ni sebenarnya. So kita jawab soalan yang terakhir mungkin. Soalan nombor 14. So yang ini table 3 shows the price, indices and percentage of usage of 4 item which are needed to make the handicraft. So yang ni cikgu terus kira je boleh tak? So cikgu tulis yang ni. Tak nak buang masa lah. Penat dah kan. Cikgu pun bercakap sejam lebih ni pun penat. Sejam dah. Cukup sejam dah. So A. Ini A. Cikgu terus jawapan Ada yang boleh dapat. Dua dapat lah. Ada yang okey ni. Tak ada masalah ni. So cikgu cuma nak tunjuk je. Ini senang. So P17 akan dapat RM55. Buat je lah macam ni. So untuk B macam mana? So untuk B. B kan ni? A, B ya, B. So AB the price index ini. So kamu akan dapat. Ini jalan kerja dia 40x bahagi 100 akan dapat 4.4x. Itu jawapan dia. Bolehlah ikutlah. C1 calculate the x and y. So x and y kena buat apa ni? X and y kena cari sini. Ini satu je tip soalan ni. Ramai yang salah hari tu. Cuma dia tak tahu hasil tambah dia apa. Bila dia buat composite index macam ni kan, dia buat composite index. Saya tuliskan composite index dia 120y tambah 80x tambah 130x tambah 4160. Ni fungsi gubahan dia. Kamu akan dapat macam ni nanti kan. Sebahagi yang bawah ni yang dia tak tahu. Bawah ni dia dah cakap kat sini dah. Ni. Total kena 100%. So hasil tambah ni
Hasil tambah semua ni kena 100. Ini. Hasil tambah ni kena 100. Boleh tak? So, kena faham yang itu. So, ramai yang salah banyak. Sangkut, tak dapat pun mak. Sayang betul kan? So, sini sama dengan 100, sama dengan 116. Alamak. 116.6. Boleh? Kamu boleh selesaikan? Boleh ke dapat ni? Boleh. Tapi ada Y dengan X, cikgu. Ya, tak cikgu faham. So, ini baru satu equation yang kamu selesaikan. Satu lagi equation dia apa? Hasil tambah tu sama dengan 100 lah yang ni. Tambah yang ni. So, kena buat Y tambah 20 tambah X tambah 40 sama dengan 100. Macam tu. Boleh? Ini. Bolehlah buat. Tak ada masalah. Ini dia punya equation. Ini adalah simultaneous. Ini kamu cantikkanlah sikit. Y tambah X tambah 60 sama dengan 100. 100 tolak 60 jadi 40 macam ni. Ni, Y tambah X sama dengan 40. Nanti kamu masukkan je lah dalam atas ni. Kamu akan dapat jawapan. X sama dengan 30. Y sama dengan 10. Itu yang banyak kesalahan hari itulah yang cikgu nampak dan cikgu perhatikan. So, bawah tu tolong simultaneous ada dua equation. X, Y dia tak boleh selesaikan. Dia kena ada bantuan. Bantuan dia adalah yang ini. Boleh? Itulah bantuan dia. So, the final answer last kali. Soalan Alhamdulillah. Ini cikgu buat guna kaedah mulut. Sebab dia dah bagi 110, 18 kan? 19. Sampai dah tahu dah ni boleh lah ni, tak ada masalah. So, yang ni 116.6. Ini kosong. So, cari bahagian sini. Boleh? So, jawapan dia adalah 106. Boleh dapat jawapan ini. Soalan yang terakhir. Okay? Ada masalah? So, kita bagilah jawapan untuk soalan nombor 15. Kita bagi equation saja boleh? Cikgu tulis equation saja. Betul kita tutup majlis. Tasbih kafarah. Boleh? So, X tambah Y less than 400. Ini tukar. Kena tukar betul-betul. Siapa yang ingin menjawab soalan ni? Cikgu tak galakkan sangat. Tapi, kamu rasa kamu have no choice. You have no choice. Kamu buat je lah. 5,000. Okay? Alhamdulillah. Kita dah sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah. Cikgu doakan semua berjaya dunia akhirat. Moga berjaya menjawab soalan dengan baik, tenang, dikurniakan kesihatan yang terbaik. Ingat tidur awal. Sekarang ni bukan masa untuk study hard dah. Sekarang kena study smart saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau ada tersalah cakap tapi tulis lain, tersalah apa-apa dan minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.